Bab tentang azan sebelum masuk waktu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibni Umar bahawa Bilal telah azan sebelum terbit fajar. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya kembali melaungkan begini, yaitu ingat atau ketahuilah bahawa hamba telah pun tertidur ataupun terlalai. Musa menambahkan, Bilal pun kembali, yakni ke tempat dia ban tadi. Fanada, lalu berseru, ala, ketahuilah, innal abda nama, sesungguhnya hamba telah tidur ataupun terlalai. Abu Dawud berkata, hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau berkata, Nafi' telah meriwayatkan kepada kami dari muadzin Umar. Yang ini dia meriwayatkan bukan dari berhubung, berkenaan dengan muadzin Umar, orang panggil Masruh, yang telah bang ataupun azan sebelum subuh. Maka Umar memerintahkannya. Lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Abu Dawud berkata, Hammad bin Zaid telah meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' ataupun orang lain, bahawa ada seorang muadzin Umar yang dipanggil Masruh. Abu Dawud berkata, Darawardi telah meriwayatkannya dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibn Umar. Beliau berkata, Umar mempunyai ataupun ada seorang muadzin yang dipanggil Mas'ud. Lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Dan riwayat ini, hadis ini lebih sahih daripada yang tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bilal bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau jangan azan selagi tidak ternyata kepadamu, tidak jelas kepadamu fajar begini. Dan baginda memanjangkan atau membuka kedua tangannya secara lebar. Babul adzan al-a'ma, ini bab azan bagi orang yang buta. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan dari Aisyah dengan sanad satu lagi, bahawa Ibnu Ummi Maktum adalah muadzin bagi Rasulullah SAW, dan dia seorang yang buta. Ini bab keluar daripada masjid selepas azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sya'tha, beliau berkata, kami pernah bersama Abi Hurairah dalam masjid. Beliau berkata, lalu ada seseorang keluar ketika muadzin telah pun selesai azan untuk sembahyang asar. Abu Hurairah pun berkata, adapun dia ni, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang muadzin menunggu imam. Kita tengok sekatul.
Ini bab azan sebelum masuk waktu. Imam Abu Daud nak bagi sini riwayat daripada Ibnu Umar yang menyatakan Bilal telah pernah sebelum terbit fajar shadiq, ini fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Nabi SAW suruh dia balik semula. Mana tepat dia tadi lah. Dan dia melaungkan ataupun berseru, mana kata derah gini, ketahuilah sesungguhnya hamba, yakni hamba dialah, hamba ini qad nama, telah pun tertidur. Maksud tertidur sini telah pun terlalai, yakni daripada waktu azan. Seperti mana orang yang tertidur, mana dia tak sedar, tak sedar. Musa menambahkan dalam riwayatnya, sebab Imam Abu Daud kan ambil daripada dua orang. Tu hak mula-mula tu kita tengok tu, Imam Abu Daud ambil daripada Musa bin Ismail seorang. Seorang lagi Daud bin Shabib. Makna kedua-dua riwayat mereka serupa. Kedua-duanya ambil daripada Hammad. Jadi hak sekat tadi tu, hak sebelum dia kata Zada Musa, hak sekat tadi tu riwayat Daud bin Shabib. Musa dalam riwayat dia seperti tadi juga katanya, tapi ada tambahan lepas pada hak tadi. Apa dia? Maka bila pun balik semula. Yang dia pergi semula lah tempat dia tadi, lalu dia berseru, ketahuilah bahawa hamba telah tertidur. Abu Daud berkata hadis ini tak ada orang lain yang meriwayatkan dari Ayyub, tadi kan Ayyub meriwayatkan dari Nafi'. Ayyub tu tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah. Dia kata Hammad tadi, Hammad meriwayatkan dari Ayyub. Ini Hammad seorang je meriwayatkan lagu ni, orang lain tak ada riwayat lagu ni. Orang lain ada riwayat lagu mana? Lagu hak selepas ni. Hak selepas ni. Hak selepas ni menyatakan mana riwayat daripada Nafi' juga. Ayyub ambil daripada Nafi' juga, dan Nafi' ambil daripada Ibnu Umar. Sini Abdul Aziz bin Abi Rawad mengambil daripada Nafi', daripada Nafi' sekat tu. Tadi pun riwayat daripada Nafi' juga. Tapi dalam hak ni bukan cerita Bilal, cerita tukang band lain, muazzin lain, iaitu muazzin kepada Sayyidina Umar yang dipanggil Masruh. Cerita ni dia hak telah band sebelum subuh, bukan Bilal. Dia hak telah band sebelum subuh. Sayyidina Umar pun suruh dia, bukan Nabi suruh, Bilal ada. Sayyidina Umar suruh tukang band dia hak nama Masruh tu. Lepas tu perawi ni yang ni Abdul Aziz meriwayatkan serupa dengan hak tadi juga. Maknanya lepas pada tu Masruh pun pergilah istihar pula, royak pula. Yang ni hamba ketahuilah bahawa hamba telah tertidur. Ini hamba yang maksudkan dengan hamba tu bukan Bilal tetapi Masruh. Itu anaknya. Abu Daud kata Hammad bin Zaid telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.
Hak tadi Hammad bin Salamah, ni Hammad bin Zaid pula. Meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' juga. Abdul Aziz bin Abi Rawad meriwayatkan dari Nafi'. Hammad bin Zaid juga diambil daripada Ubaidullah bin Umar, ambil daripada Nafi' juga. Hak riwayat Hammad bin Zaid ni melalui Ubaidullah bin Umar dari Nafi' ataupun orang lain, ada seorang muazzin Umar, juga mana berkait dengan cerita tukar bas ataupun muazzin Umar. Orang panggil Masruh dia tu. Abu Daud berkata, Darawardi, ada seorang lagi perawi iaitu Ad-Darawardi telah meriwayatkan dari Ubaidullah, yang serupa dengan Hammad bin Zaid tadi juga, meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar. Hak ni pun Darawardi ni pun meriwayatkan dari Ubaidullah dan dari Nafi' juga, serupa tadi juga, serupa riwayat Zaid, Hammad bin Zaid tadi dari Ibnu Umar. Dia kata lagu mana? Umar ada seorang muazzin, orang panggil Mas'ud, tapi beza nama dia tadi Masruh. Dua riwayat tadi Masruh, hak ni Mas'ud. Lepas tu perawi hak ni Hammad bin Zaid ni, dia menyebutkan sama seperti tadi juga, yakni hak tersalah ni muazzin kepada Umar tu. Sayyidina Umar pun suruh dia pergi istihar pula. Hak ni kata wahada, hak ni kata Abu Daud, hak riwayat hak ni hak dia sebut kemudian ni lebih sahih daripada yang tadi, yang ni riwayat Hammad bin Salamah tadi. Hak tu maknanya dia nak ayatnya tidak sahih, hak ni lebih sahih lagi. Tak apalah. Supaya terang sikit, jadi kita tengok semula saat ni. Jadi ceritanya, apa ceritanya? Ceritanya boleh ke tidak bas sebelum masuk waktu sembahyang? Untuk sembahyang itulah, untuk sembahyang tu boleh ke tidak? Sebelum zuhur, sebelum masuk zuhur, kita bas dah untuk zuhur. Untuk zuhur, bukan bas untuk benda lain, untuk zuhur. Boleh ke tidak? Lepas tu apabila masuk zuhur, kita nak bas pula, ataupun asar ke, ataupun maghrib ke, ataupun lain-lain, boleh ke tidak? Jawabnya tak boleh. Semua ulama mengatakan tak boleh, sepakat dah waktu. Kalau sebelum daripada masuk waktu semaya, untuk semaya tu, untuk waktu semaya tu kita bas sebelum masuk waktu, tak boleh belaka kecuali untuk semaya subuh. Hak tu je ada khilaf. Hak tu je ada khilaf. Untuk semaya subuh ada khilaf. Bahkan jumhur ulama mengatakan boleh bas sebelum masuk waktu subuh. Dan bas itu kita, kalau kita nak kata diniatkan pun diniatkanlah, mana untuk subuh lah, boleh. Dan sekiranya selepas tu kalau kita tak bas pun, bila masuk waktu subuh, memadai dah dengan bas tadi. Kalau kita nak bas pula bila masuk waktu subuh, boleh juga. Boleh juga. Itu kedudukannya berkenaan dengan subuh. Adapun waktu-waktu sembahyang lain sebelum masuk waktu tak boleh. Kena masuk waktu dulu baru boleh bas. Subuh tidak. Ada khilaf. Inilah pendapat kebanyakan ulamanya. Imam Syafi'i, Malik, lain-lain lagi semua lagu tu. Tetapi Imam Abu Hanifah, Thawri, Ibnu Hazm dan lagi siapa, Imam Bukhari pun cenderung kepada tak boleh. Tak boleh. Walaupun untuk subuh pun tak boleh juga. Lepas tu di antara orang hak kata tak boleh tu setara mana? Tak boleh mana dengan maksud larangan tu setara mana dengan maksud makruh ke dengan maksud haram, terbahagi kepada dua pula. Ada hak kata tak boleh tu haram kalau buat, mana berdosa. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya makruh, situ ada beza pula pendapat.
Jadi bagi orang yang mengatakan boleh bal ni sebelum subuh ni, dia pegang dengan hadis banyak sangatlah dalam kita hadis ada belaka tu. Dalam Abu Daud pun ada, dalam Nasai pun ada, dalam Tirmizi pun ada, Bukhari Muslim pun ada belaka lah boleh katakan. Iaitu inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. Bilal bah pada waktu malam. Kamu makan dan minum, terus makan dan minum hingga kepada ibnu ummi maktum bah. Mana boleh makan boleh minum lagi lepas pada Bilal bah. Sebab Bilal bah pada waktu malam, mana tak masuk subuh lagi. Ini menunjukkan boleh bah sebelum subuh tu. Sebelum subuh. Jelas dalam hadis itu. Boleh bah sebelum subuh. Lepas pada tu ada salat lagi bah pula bila masuk subuh tu. Gitu. Bagi orang yang mengatakan tak boleh, dia kata hak tu dengan maksud lain bila bah tu. Bukan dengan niat ataupun dengan maksud untuk subuh, tapi dengan maksud lain, iaitu dengan maksud hak ni hak kebanyakan yang mengatakan pada bulan puasa, bukan semua pada waktu malam ni, tapi pada bulan puasa. Pada bulan puasa. Sebab apa? Berdasarkan hadis iaitu Bilal ni dia baik pada bulan Ramadan liyarji'al qa'im wa yantabihan naim, supaya orang-orang yang duduk buat ibadat tu dia balik, yang ni bersahur lah, dan orang yang tidur dia sedar. Bila dia sedar, bolehlah nak buat apa-apa, nak bersahur ke, nak semayang ke apa ke, bolehlah. Dengan maksud tu, bukan dengan maksud untuk subuh, tidak. Bukan dengan maksud untuk subuh. Dan ini khusus dengan bulan Ramadan sahaja. Dengan bulan Ramadan sahaja. Itu pendapat golongan yang mengatakan bolehlah. Apa ni tak boleh, hak mengatakan tak boleh. Jadi hak Bilal ban ni dia kata khusus dengan bulan Ramadan sahaja. Hak kata boleh tu dia tidak kata khusus untuk bulan Ramadan. Hak tu juga, ada itu juga. Ada juga pendapat yang mengatakan kedua-dua boleh pakai. Hak kata Bilal ni bas sebelum terbit fajar ni, hak ni sebab hadis ni. Lepas tu Nabi suruh dia pergi istihar pula tu. Orang kata dia tertidur ataupun dia terlalai. Hak ni cerita dulu. Bas hak dulu di peringkat permulaan. Tapi hak di peringkat akhirnya Nabi SAW benarkan Bilal ni bas pada waktu malam. Jadi seseolahnya hak ni hak dulu, hak tak boleh ni, hak tu sudah mansukh dah. Begitulah cerita. Kesimpulannya hak kata tak boleh ni, ni hadis ni hak kita duduk adat-adat ni, hak ni sudah mansukh dah. Memang betul lagu ni, Nabi pernah larang kalau bas sebelum masuk subuh. Tapi hak ni dulu. Lepas tu kemudiannya Nabi SAW benarkan. Bukan khusus dengan bulan Ramadan, bukan khusus dengan bulan Ramadan. Sebab walaupun bukan pada bulan Ramadan, sebab ada riwayat-riwayat yang menyebutkan supaya orang hak tidur tu sedar, dan orang hak duduk jauh terbalik, yang ni hak duduk beribadat terbalik, bersahur, sebab tidak nanti bulan Ramadan. Untuk orang nak puasa, nak buat ibadat ni bulan-bulan lain pun suka juga. Kalau dia nak puasa sunat, mana dia kena, kalau nak sahur lah, sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh. Jadi maknanya ada sama juga tu. Tetapi hak ni hak kemudian. Hak kata tak boleh tu suruh pergi istihar ni macam hak ni hak kita duk adat ni. Hak ni cerita dulu. Hak ni sudah mansukh dah. Itu jawapan bagi orang hak kata boleh lah. Bas sebelum subuh tu. Gitulah dia jawab. Lepas tu orang hak kata tak boleh tadi, dia kalau dia terima dia tak boleh nak takwil hadis ni, hak Bilal pada waktu malam, dia kata dengan maksud lain, bukan dengan maksud subuh. Kalau dengan maksud untuk subuh tak boleh. Dengan arti kalau sudah masuk subuh tak bal, tak memadai, tidak mengikut sunnah. Kena bal juga untuk subuh bila masuk waktu. Tak memadai dengan hak tadi. Itu maknanya.
Kalau dia terima pun, golongan hak kata tak boleh, kalau dia terima pun ban ni dengan maksud lain, untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan menyatakan subuh. Apa maknanya? Untuk menyatakan subuh, tak masuk subuh lagi. Kalau kita nak terima juga, kita kena takwil lah bahawa ban tadi untuk maksud lain, bukan untuk subuh. Itu kata mereka. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, berhubung dengan hadis ni, dia kata hadis ni kalau kita tengok dari segi sanad dia tak ada apa satu, tak ada masalah. Orang kuat-kuat ni, orang kemah-kemah ni, tetapi kita tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai. Sebab apa? Hammad terkeliru dalam hadis ini. Itu dia. Hammad terkeliru. Hak ni lah yang Abu Daud sebut tadi tu. Jadi kalau kita baca sekali lalu, tak berapa jejak kita hadis ni, tak berapa jejak kalau baca sekali lalu gitu. Dia ayat dah, cuma kita tu tak nakak molek. Dia ayat dah, dia isyarat-isyarat gitu je cara dia. Jadi dia ayat sini, Abu Daud kata, qala Abu Daud kata, hadis ini tak ada orang lain hak riwayat daripada Ayub kecuali Hammad bin Salamah. Apa makna? Dia nak ayatnya Hammad bin Salamah seorang hak ada riwayatkan hadis ini daripada Ayub lagun ni. Yang ini sebagai hadis marfu', yang ini berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ba tersasul, tak kena sebelum masuk waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh dia bas istihad royak, dia salah saat ni. Hak ni keliru Hammad. Hak sebetulnya hak tu lah yang Imam Abu Daud mari tu. Riwayat Abdul Aziz bin Abi Rawad dari Nafi', iaitu muazzin Umar. Orang panggil hak ni cerita di zaman Sayyidina Umar. Muazzin tu tukar bel Sayyidina Umar, bukan tukar bel Nabi, bukan Bilal, Masruh. Hak keliru sana, hak suruh istihad semula sana Sayyidina Umar, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar hak suruh. Jadi maknanya hadis ini mauquf, bukannya marfu'. Hammaknya salah, pergi kata muazzin tadi Bilal. Lepas tu hak yang berkenaan ni, hak suruh balik ni, pergi royak ni, pergi laungkan kesilapan dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silap. Sebab itulah Imam Abu Daud mari ni, Abdul Aziz bin Abi Rawad, dia kata, lepas tu riwayat qala Abu Daud kata Hammad bin Zaid, seorang lagi perawi, nama dia Hammad juga, tapi Hammad bin Zaid, dia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' atau orang lain, bahawa muazzin Umar, orang panggil Masruh, serupa juga dengan Abdul Aziz tadi. Maknanya dia ni Hammad bin Zaid ni pun meriwayatkan melalui tariq yang lain, tapi daripada Nafi' juga. Abdul Aziz bin Abi Rawad dari Nafi'. Ni Hammad bin Zaid, ada orang tengah dia Ubaidullah bin Umar, dia ambil daripada Nafi' juga. Sini dia sebut muazzin Umar, bukan muazzin Nabi. Muazzin Umar, bukan muazzin Nabi. Maknanya Imam Abu Daud nak nak rayak apa dia? Mana ada orang lain yang sokong Abdul Aziz bin Abi Rawad tadi, iaitu Hammad bin Zaid atau Ubaidullah bin Umar. Lepas tu sekali lagi Abu Daud kata Darawardi, ni perawi lain pula, dia juga meriwayatkan dari Ubaidullah dari Nafi', serupa dengan Hammad bin Zaid sini, dari Ibnu Umar. Dia kata juga muazzin Umar, cuma bezanya nama dia tu Mas'ud, tadi Masruh. Lepas tu serupa dengan hak tadi lah. Maknanya cerita dia cerita Sayyidina Umar ni dengan muazzin dia, bukan cerita Nabi SAW dengan muazzin dia. Lepas tu Abu Daud buat keputusan, dia kata hak ni lebih sahih lagi daripada hak tadi, yang ni hak Hammad bin Salamah tadi. Yang ni hak dia sebut ni ada 2-3 orang sokongan, 2-3 jalan riwayat ni, hak ni lebih sahih daripada hak tadi. Daripada hak tadi. Yang ni hak yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayub tadi. Sebab apa? Hammad keliru. Hammad ni orang setara mana? Hammad
Hammad ni tak kira lah, orang hebat lah. Ada belakang dalam kitab mana-mana pun, dalam Bukhari, Muslim, dalam mana-mana pun ada. Siapa-siapanya Imam Ahmad kata kalau orang pertikai ke dia ni, Ahmad bin Salamah, kita boleh ragui iman dia. Siapa tahu tu, kita boleh ragui iman dia, akidah dia. Mesti orang ni tak betul ni. Mana kalau duduk pertikaikan Ahmad bin Salamah, siapa tahu tu Ahmad, mana orang hebat. Tapi hebat pun dia manusia kan. Itulah benda yang kita belajar hadis ni, yang kena ingat sama tu. Kalau orang yang kadang-kadang terlajak tu dia kata mana boleh dalam kitab ni, dia tidak faham, tak jumpa lagi benda-benda lagu ni. Misalnya sini semua ulama terima, keliru, Ahmad tersalah. Misalnya kita kata ni, ni hadis ini mauquf. Mana dikatakan mauquf oleh imam-imam besar. Ni kalau kita ni lah, kalau tengok muka surat 101 ni, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Zuhali, Abu Dawud, Abi Hatim, Daraqutni, Athram dan Tirmidzi. Mereka yakin, jazamu bi anna Hammadan akhta'a fi raf'ihi wa anna as-sawab waqfuhu. Wa qala Tirmidzi hadha hadithun ghairu mahfuz. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. الحديث. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. Ni ramai ni orang-orang yang sebut kan, mereka yakin bahawa Ahmad telah tersalah, dia kata, dalam mengangkat hadis ini, yakni dalam menghubungkannya dengan cerita Nabi SAW. Hak betulnya waqf, yakni waqf ni, hadis ini mauquf, yang berhenti setakat Sayyidina Umar saja, tak sampai ke Nabi. Hak betulnya. Sebab itulah Tirmidzi kata hadis ini tidak mahfuz. Tidak mahfuz hadis ini. Hak betulnya apa yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar. Tadi Imam Abu Dawud sebut juga Ubaidullah bin Umar. Dan bukan seorang daripada Nafi' dari Ibnu Umar. Juga yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW kata Bilal pada waktu malam. Abu Isa berkata, yakni Imam Tirmidzi kata, kalau hadis Hammad ni sahih, kalau kita terima hadis Hammad ni sahih, nescaya tidak ada makna lagi bagi hadis Ibnu Umar saat ni. Hak Nabi kata Bilal pada waktu malam, dah boleh pada waktu malam. Nabi kata dah boleh apa perlu suruh pergi royak pula saya tersalah tadi. Jadi bercanggah pula. Hak tu lebih kuat, hak tu lebih ramai, hak meriwayatkan. Lepas tu dia kata, Imam Tirmidzi kata, Nabi SAW kata ni Bilal ni ni maksudnya berkenaan dengan masa akan datang. Akan datang dia akan pada waktu malam. Kalau dia ni suruh, kalau kita terima dia suruh Bilal ni mengisytiharkan balik tentang kesalahan dia tadi, oleh kerana dia telah bas sebelum fajar, nescaya dia tidak akan kata kepada Bilal ni Bilal akan bas pada waktu malam. Pada mana lah? Mana Imam Tirmidzi pun pertikaikan. Mana di sini kita tengok berapa banyak dalam hadis ni sanad dia tu tak ada satu okey. Sanad dia tak ada satu. Memang orang molek-molek. Tetapi hadis dia ulama tak saya pakai juga. Sebab apa? Sebab dia anggap kekeliruan berlaku. Keliru ni biasanya seorang. Kalau ramai dia payah sikit nak keliru. Di sini Imam Abu Dawud pun kata tak ada orang lain yang meriwayatkan selain daripada Hammad bin Salamah. Dia, walaupun dia ni orang orang molek, orang ingatan kuat,
Hafiz hadis ni. Maknanya kalau Imam Zahabi tulis dalam kitab dia Tazkiratul Huffaz, dia ni ada salah seorang kata hafiz hadis, bukan maknanya dia orang tu tidak terlupa, tidak salah, tidak tersasa, tidak gitu. Kalau kata lagu tu maksum pula, siapa dia kata maksum? Semua ulama ni faham dah, jelas dah. Tak ada siapa pun kata perawi-perawi dalam kitab hadis ni maksum. Mana hak tepat dia mau kritik. Setakat awak nampak lah. Tapi ada kalanya kadang-kadang orang tak nampak. Boleh kau orang lain nampak, boleh kau orang ni nampak. Tuhan nak punya masing-masing dia. Kita tak boleh kata ni misalnya setengah-setengah hadis lah. Kalau tak ada jumpa ni adalah ni sebut Ahmad keliru. Kalau hadis tu tak ada orang dulu sebut kata orang ni keliru, tak boleh kau kita kata. Setengah-setengah orang dia kata, kita setara mana nak kata lagu tu. Hak dia kata setara mana tu maknanya orang iktiraf dah. Itu penyakit orang kemudian ni, orang sezaman kan, dia payah nak terima. Kalau orang tu mati barulah dia boleh terima. Tapi kalau masa hidup payah nak terima. Memes temiak manusia dah lagu tu. Dia ada lah buah-buah tak molek nak warna lagu tu. Daripada dulu lagi dalam sejarah sunnatullah dah bukan lagu tu. Dia payah nak terima. Apabila dia mati, barulah sebut. Barulah kalau ada kekurangan dia salah pun kita lupakanlah hak tu. Boleh pula. Tapi kalau masa hidup tu sikit pun tak boleh. Seseolah orang dulu lebih-lebih tu tidak pernah tersalah, tidak pernah tersasa, tidak pernah dikritik. Jadi kalau lagu tu tak ada makna dah lah buat kajian, ngaji tinggi-tinggi hak kemudian. Kalau sekadar nak rayak hak orang dulu saja. Dan makna adakah siapa dia jamin, siapa dia kata semua ada ni, makna setakat tu je, tak ada dah lagu lain, kemungkinan lain tak ada. Siapa dia kata lagu tu? Ulama-ulama besar dia buat kajian apa setakat ijtihad dia kata orang ni gini, setakat tu je. Dia tidak kata dengan pasti bahawa hak dia tu muktamad habis dah, tak boleh lah hak lain. Sebab benda ni masih boleh khilaf lagi. Hak tak boleh khilaf ni benda lagu lain, tak boleh khilaf. Ni misalnya, ni contoh yang paling baik lah, paling jelas. Hamadnya orang setara mana. Lepas tu sanad ni molek belakang dah, molek. Jadi kalau hak lagu ni sanad molek, orang baik-baik, kalau nak kiranya sahih lah. Tapi selagi syarat hadis sahih, iaitu perawi dia tu tidak ada syudzuz. Tidak ada syudzuz. Syudzuz ni mana dalam ramai-ramai tu ada seorang. Dia ni perawi molek, sepon ni lah Hamad. Tiba-tiba dia seorang riwayat dia tak serupa dengan hak lain. Itu orang panggil riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz ni dia tidak sahih. Walaupun asalnya kalau nak kira dari segi dia tu sanad sahih dah tu, tapi jadi tidak sahih sebab canggah dengan hak lain. Tu kaedah. Jadi hadis syadz ni hakikatnya kalau nak tengok dia tu saja, sanad dia tu saja sahih. Tapi apa syadz? Sebab canggah dengan perawi siqah yang lain. Dia tu siqah juga, dia tu orang molek juga. Dia tu hujah, boleh dibuat hujah juga, tapi bercanggah dengan hal lain. Orang panggil hadis syadz. Dia orang molek juga. Lepas pada tu kita kata satu lagi, orang tak molek, orang dhaif, dia riwayat bercanggah dengan orang yang thiqah. Hak tu hadis mungkar, orang panggil mungkar. Hak ni syadz. Ni termasuk dalam hadis syadz. Orang panggil tidak mahfuz. Tidak mahfuz, maknanya kandungan dia tu tidak mahfuz. Jadi hadis ini mengandungi ilat lah dari segi isi dia tu. Apa Nabi SAW nak suruh dia ni pergi ijtihad pulaknya, sedangkan dalam hadis lain hak lebih sahih lagi, banyak lagi riwayat orang lain, dia suruh, dia kata bila akan bas tengah malam, makna sebelum masuk subuh. Apa makna dia lagu ni? Itu makna ada ilat, orang panggil ada kecacatan, ada penyakit. Dalam hadis tu ada penyakit, ada sesuatu. Sesuatu yang tak kena tu kita tahu mana, canggah dengan hak lain, canggah dengan hak lain. Itu orang panggil ada penyakit, ada ilat. Nak tahu ada ilat, ni ulama hadis lah, kerja dia. Serupa juga. Macam hadis apa nama ni, hak Hisham, hadis tentang Ummu Aisyah, dia yang riwayat, tak ada orang lain, dia je riwayat.
Kalau ada pun hak tidak kuat. Hak ni pun ada ni, hak serupa ni ada. Kita tak sebut lagi. Ada ni hak lagu ni. Hak serupa Hamad. Tapi tak kuat. Orang tak kira. Sebab tu Imam Abu Daud tak kisah, tak cara tu. Dia kata tidak ada orang lain kecuali Hamad. Kalau kita pun kata ada orang lain selain daripada Hamad riwayat lagu ni. Imam Abu Daud tak sih. Tak payah sebut. Aku tahu dah. Mana kalau kita nak kecek secara kasar kak, aku tahu dah. Tak payah royak kat aku. Tahu dah. Sebab tu dia kata tak ada orang lain. Nak rayaknya perawi hak sahih tak ada. Hak thiqah ni dia. Orang lain tak ada. Gitu. Supaya juga Hisham tu dia. Orang lain tak ada. Bila orang lain tak ada, benda kita boleh perhati dah tu. Itu ada ruang dah tu untuk kita selidik, untuk kita kaji lebih jauh. Itu caranya ulama hadis buat kerja. Orang-orang yang tak mengaji hadis tak faham benda tu. Tak faham. Lepas tu macam sini dia kata bercanggah dengan hadis hak Bilal tu. Nabi kata Bilal abal pada waktu malam. Hak tadi bercanggah dari sudut lain. Dari sudut lain bercanggah dengan orang lain. Bercanggah juga. Sebab tu dia kata tak boleh. Kita tak sipakai. Kalau dia tak sipakai pun kita tak boleh berkerah dengan dia. Tak boleh. Mana ada jalan bagi dia. Ada jalan. Gitulah supaya juga sini. Supaya juga sini. Jadi dia nak sebut ni sebabnya Imam Abu Hanifah kan dia terima hak ni kandungan ni lah, kandungan hadis ni, maknanya tak boleh bas sebelum subuh. Kalau bas juga tak jadi. Tengok Nabi SAW suruh Bilal dia pergi istihar semula. Bermakna kalau hadis ni rebah tak ada hujah lah, tak ada hujah lah kira-kiranya. Jadi dia kena pertahan. Pengarang ni dia Hanafi. Dia pun kata Hamad bin Salamah, dia kata Imam Abu Daud kata ni khilaf ulama tentang marfu' ke atau mauquf. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub tapi dia sorang. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' dari Ibn Umar, dan Abu Daud mengisyaratkan bahawa Hamad bin Salamah telah tersalah. Telah tersalah dalam memarfu'kannya. Daraqutni kata, dia kata taba'ahu Hamad, taba'ahu ay Hamad bin Salamah Sa'id bin Zarbi. Dia kata Hamad bin Salamah ni bukan seorang, ada seorang lagi iaitu Sa'id bin Zarbi. Dia juga meriwayatkan serupa dengan Hamad bin Salamah ni. Maknanya cerita ni cerita di zaman Nabi SAW berkait dengan Bilal, ini pada muka surat 101 tu. Tapi wakana dha'ifan, dia ni dhaif. Dia pun meriwayatkan daripada Ayyub juga. Maknanya dia kalau nak kira mutaba'ah ni, dia menguatkan riwayat tadi. Kira-kiranya riwayat Ahmad ni boleh jadi kuat lah, sebab ada penyokong, ada mutabik. Ada mutabik. Tapi mutabik dia tu tidak kuat. Sebab tu yang Imam Abu Daud tak secara tu. Dia kata Ahmad seorang je, tak ada orang lain. Ni ada ni, ada pun orang tak kira tu, ada pun orang tak kira. Lepas tu dia kata dhaif an Ayyub. Baihaqi juga kata lagu tu tafarrada bi waslihi Hamad bin Salamah. Hanya Hamad bin Salamah ya yang meriwayatkan dari Ayyub, yang mengatakan hadis ini sambunglah sampai ke Nabi SAW. Ada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Zarbi dari Ayyub, tapi Sa'id ni dhaif dia kata. Mana gitu juga. Hadis Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar, hak ni lebih sahih lagi. Selain daripada tu ada riwayat Zuhri dari Salim dari ayahnya Ali ibn al-Madini. Ini juga tokoh hadis ni, dia kata Hamad telah tersalah dalam riwayat hadis ini. Hak betulnya hadis Abdullah yakni dari Nafi', dan hadis Zuhri dari Salim. Hak tu hak betulnya. Gitulah. Mana Imam Abu Daud, lepas tu dia sesoalnya Imam Abu Daud ni dia mari hak ni dia nak ayat, sebab kita kena ingat sama maksud Abu Daud. Maksud dia nak ayat apa? Punca khilaf dan dalil bagi masing-masing. Jadi bagi orang yang mengatakan apa nama ni, bagi orang yang mengatakan
tak boleh bas sebelum subuh ni. Mana dalil dia hak ni? Dah ni tak boleh pakai. Lagu mana? Kan kalau kita tak boleh pakai hak ni, Sayyidina Umar, apa ya Sayyidina Umar suruh istihab pula. Sayyidina Umar ni tak boleh pakai ke? Hak ni Imam Abu Daud pun sendiri kata sahih. Kalau Sayyidina Umar tu tahu boleh, apa dia tidak eloknya? Dah boleh. Kan hak dia amari hak masruh tu. Masruh tersalah. Sayyidina Umar apa suruh dia? Apa ya Sayyidina Umar suruh? Ya kalau kita terima tidak kena dengan Nabi lah, hak tu tersalah. Tapi hak ni tidak tersalah. Apa ya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni siapa? Tentu dia tahu bahawa hak boleh bab pada waktu malas sebelum masuk subuh tu sudah mansuh ke? Ya agama dia tu suruh pergi ijtihad. Ataupun untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam keadaan biasa tidak. Sebab tu dia suruh. Maknanya Imam Abu Daud mari juga tu. Nak ayatnya hujah bagi orang yang mengatakan tak boleh tu, ni lah. Tetapi Hammad bin Salamah ni ulama-ulama hadis kata tidak mahfuz, syadz hadis ini, dan Hammad bin Salamah tersalah. Walau bagaimanapun mereka mempunyai hujah satu lagi, hujah Sayyidina Umar tu. Itu dalil dia nya. Tu tujuan Imam Abu Daud mari ni. Hak Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tak akal lah apa nak bertindak lagu tu sekiranya dia tidak tahu. Tak boleh bas sebelum subuh ni. Dan kira-kiranya puak-puak dia kata, apa maknanya kalau bas sebelum subuh? Tidak kata dimengelirukan? Dia sokong hadis lain sebelum pada ni kan, al-muadzin mu'tamin, al-imamu dhamin wal muadzin mu'tamin. Kan dulu kita sudah jumpa dah, imam itu penjamin, muadzin itu pemegang amanah. Pemegang amanah gapo? Pemegang amanah gapo? Waktulah. Kalau dia ni bas dulu, katakanlah orang keliru, orang pergi sembahyang subuh, sahkah sembahyang? Jadi lagu mana? Tidak menimbulkan fitnah. Dah kalau sembahyang lain tak boleh belaka, apa yang tu boleh ya? Jadi mengelirukan orang tentang waktu tu bahaya. Tak boleh. Dia kata gitu. Lepas tu hak Nabi SAW, Nabi SAW ni dia ayat dah, puak-puak dia ni sama-sama tahu belaka dah dalam masyarakat yang tidak luah, tidak umum, tidak luah. Mana dia boleh berkumpul, boleh bincang sama-sama dia, kita cara mana untuk kira-kiranya untuk nak gerak orang subuh apa ni sahur ke apa. Dia ceritanya dalam riwayat-riwayat ada sebutkan dia bergili-gili. Malam ni bila bas malam esok Ibnu Ummi Maktum pula bas sebelum subuh. Malam ni bila bas sebelum subuh, Ibnu Ummi Maktum bas masuk subuh. Malam esok Ibnu Ummi Maktum pula bas, maknanya sebelum subuh tu. Bila masuk subuh, bila bas. Ada juga riwayat yang menyebutkan begitu. Ada juga riwayat kebanyakannya menyebutkan Bilal bas sebelum subuh. Mana sahabat-sahabat maklum dah, kalau dia bunyi suara Bilal, dia tak masuk subuh lagi. Ni nak gerak orang nak bangun sahur gitu lah. Maklum dah. Tapi dalam keadaan tidak maklum, boleh mengelirukan itu, terutama kalau dekat. Kalau dekat waktu tu. Jadi dia kata tak boleh, sebab tu tak boleh. Kecuali kalau dalam keadaan terkawal, masyarakat itu terhad bilangan dia, dan kita boleh berkumpul semuanya, boleh memaklumkan kepada semua. Sebab apa yang jadi masalah ni? Sampai dulu kan bukan ada jal loceng ke apa. Kalau sekarang ni koci lah jal tu masing-masing. Koci jal, handphone pun ada jal juga untuk nak gerak, boleh tahan nak itulah. Sekarang ni tak timbul masalah tu. Dulu dia kena buat gitu. Walaupun zaman Nabi SAW tidak kata, walaupun sahabat-sahabat tu lebih pun tidaklah kata sementara kalau dia lebih gak ikut dia nak bangun masa mana, sedarlah. Tidak lagu tu. Adalah ketika-ketika je Allah SWT nak tunjuk karamah sahabat-sahabat tu, adalah. Tapi bukan semua. Bukan semua. Adapun kemajuan yang dicapai oleh manusia di zaman kita ni, semua orang boleh berlaku guna jam makuk tu, sedar belakang kalau dia bunyi tu. Jadi sebab itulah dia tu kata tak boleh. Lepas tu orang hak kata boleh ni sebelum subuh, boleh ni selama mana sebelum subuh? Khilaf pula situ. Ada yang mengatakan sebelum sikit waktu sahur tu lah, waktu sahur.
Masa tu ada yang mengatakan sepertiga akhir, ada yang mengatakan tengah malam boleh dah ku 12 malam boleh dah pambai wak ke dia tak secara dah nak lepas tu ada yang mengatakan lepas Isya boleh dah, lepas pada sembahyang Isya tu pun boleh dah pambai wak ke dia dah lebih untuk subuh lah. Kira-kira adakah masuk akal kata dia dah? Apa makna semua ni? Jadi macam permainan pula dah. Untuk subuh lagu mana? Tentu kita tak boleh bayangkan maknanya ban ni untuk subuh. Setelah orang ni akan tidur lagi. Untuk apa? Kalau sebab itulah kebanyakan ulama boleh katakan terima hak sebelum subuh, tak jauh lah daripada waktu subuh, iaitu pada waktu sahur tu kita kata, waktu sahur. Sekitar waktu itulah. Paling tinggi sejam sebelum daripada masuk waktu subuh. Paling tinggi pada waktu itu. Jadi bab tu ada maksud, ada tujuan, iaitu untuk gerak orang, supaya hak mana-mana duduk masjid tu nak bersahur ke apa, apabila bab dia baliklah ke rumah dia, geraklah hak mana-mana duduk tidur di rumah dia tu, hak mana-mana duduk sembahyang tu pun tahajud tu, apabila bab saat ni dia pun tahu dah waktu dah nak akhir dah, moleklah kita sudah dah lah dengan sembahyang witir ke misal dengan maksud tu. Kalau tak ada maksud tu tak perlu tak perlu. Bahkan sebab itulah orang-orang tak guna sampai sekarang ni. Walaupun ada, kadang-kadang kita tengok benda tu dalam sunnah ada, tapi orang tidak guna. Kenapa? Sebab boleh mengelirukan. Hak boleh mengelirukan lebih besar lagi sekarang ni dalam keadaan kita ni. Keadaan dia seperti yang kita sebut tadi dah lah, sebab dia terbatas orang tu, tak apa, tidak mengelirukan. Keadaan kita sekarang dibayangkan kalau ban dengan speaker pula, tidak mengelirukan. Bila boleh orang sepakat mari sekali dalam masjid ni, semua sekali, Kota Baru ni pagi raya esok kita nak ban lagu ni, payah tu. Boleh mengelirukan. Dengan sebab itu tak sah. Jadi cara orang kemudian ni ambil untuk menyedarkan orang, untuk maksud-maksud lain kan, dia pasal kaset ke, dia pasal apa nama ni, tape ke, dia pasal biar bunyi ataupun apa-apalah kita kata, tapi tidak dalam bentuk azan. Walaupun hak azan tu dibuat di zaman Nabi SAW. Kerana kalau kita nak buat lagu tu tidak sesuai sekarang, tidak sesuai. Tapi kita kena terima itu sunnah. Tapi sunnah itu untuk setakat tu. Kalau kita nak guna juga pun sunnah, kena cukup sebab dia lah. Seperti yang kita kata tadi lah, sebab dia tu cukup. Kalau kita nak guna juga pun sunnah, kena cukup sebab dia lah. Seperti yang kita kata tadi lah, sebab dia tu cukup. Iaitu boleh berkumpul belakang orang, boleh jelas belakang, tidak mengelirukan. Susah, tak ada pasal hak tu tak ada pasal lah, jam makuk ke apa ada belakang dah. Jadi tak perlu dah. Tinggal. Ada juga sunnah yang mana tak perlu orang buat, perlu tinggal. Pasal apa? Pasal tidak praktikal lagi. Dalam keadaan tertentu saja boleh. Sebab itulah banyak juga sunnah mana hak kata Nabi SAW buat, hak dia kata pun tidak semestinya kita kena turut belakang. Sebab itulah kita sudah rakyat dah berapa kali dah jumpa Imam Syafi'i, dia rakyat memang sunnahnya bulu ketiak ni cabut, kata dia. Dalam hadis pun sebut cabut bulu ketiak, getuh ni cabut bulu ketiak. Tapi dia kata saya tak boleh ni kata. Ni hak Imam Syafi'i. Saya cukur kata dia. Sebab apa? Sakit, tak erat dia. Mana itu terpulang kepada masing-masing lah. Metakau sunnah pun mana, tengoklah kita erat ke tidak nak buat benda tu. Kalau kita tak erat benda sunnah pun setara mana benda tu wajib ke? Ada tidak wajib? Jadi Imam Syafi'i sendiri tinggal tu. Kalau mengikut sunnah lagi, sebelah unta ni belah cacat. Unta tu duduk cacat, bukan berubah. Imam Abu Hanifah tak pakar tu. Tak pakar. Dia kata dia nak mati sekali pernah. Dia tendai ke unta. Dia kata tak boleh lah. Tak boleh. Dia berubah. Nak sebelah berubah. Tak. Dia mengikut sesuai keadaan kita lagu mana. Keadaan kita.
Sebab dia memang pun kenyataannya kita sudah tengok lah, macam anak yang ada pengalaman di luar negeri, tak serupa binatang tu pun, tak serupa satu negeri ke satu negeri, tak serupa. Kalau negeri kita ni yang terbaik backing binatang, lembu ke apa ke backing. Tapi kalau negeri Arab, balik India, balik Pakistan, oh lah sarai sebelah budak tak perlu ramah sekeliling induk nanti nak berubah nak, tak perlu sarai dia cak ketingkai rebah tu kan kerabui selalu lagu tu je. Jadi lembu dia ke kebah dia ke tak berapa cerdik lah nampak, tak apa cerdik kita nak. Jadi tak serupa binatang ni pun. Jadi boleh jadilah hak maksud kata belah cacat tu dalam keadaan tadi. Apabila kita menghadapi binatang-binatang di tempat-tempat lagu tu, tapi setengah-setengah tempat tak boleh. Jadi kita kena tengoklah, kena tengok. Apatah lagi yang hadis-hadis yang sudah mansuh tu, lebih-lebih lagi lah sudah mansuh tu. Misalnya semaya pakai kasut ke, naik atas masjid pakai kasut ke, bila kita buatnya lah ni, padahal ada dalam sunnah. Jadi dan bahkan ada yang mengatakan tidak mansuh pun. Sebab tu Imam Ahmad kata boleh pakai lagu tu, tapi hak kebanyakannya kata tidak. Sebab apa? Dia kata mansuh. Dan kalau kita pakai hak tu pun tidak sesuai, jadi banyak perkara dalam kita mempelajari sunnah ni. Tidak makna apabila kita belajar ni semua orang kata ada kita pakai, tidak gitu. Belajar sunnah iaitu kita tahu hak ni setara mana kedudukannya. Kita nak gomo hak ni setara mana kita boleh tahu. Hak ni sudah mansuh, hak ni tidak mansuh, hak ni ada khilaf, hak ni tak ada khilaf. Kita boleh tahu tu. Itu kelebihannya. Bukan makna ada dalam hadis tu nak buat belaka, tidak lagu tu. Jadi itu pun tujuan Imam Abu Daud mari sini. Lepas pada tu nampaknya Imam Abu Daud ni dia tidak buat mari hujah balik orang yang mengatakan boleh sebelum subuh. Semua ni hak dia mari ni hadis Zuhair bin Harb hak akhir sekali ni dalam bab ni, dia kata mu jangan Nabi SAW kata kepada Bilal, selagi tidak jelas kepadamu fajar tu lagu ni, selagi fajar itu tidak jelas gini, maknanya fajar sadiq, maknanya cerah tepi-tepi di ufuk, cerah gitu, rata gitu, cerah. Sebab kalau fajar ni dia ada dua, fajar kadhib ni dia naik setelah malam kan gelap tu, dia naik cahaya, cahaya tu naik betul gitu, di ufuk. Di ufuk, kalau kita ni ufuk timur, kita nampak cahaya tu naik betul gitu, tidak melebar tetapi memanjang, naik merah gitu, sampai ke tengah langit. Lepas tu dia turun, hilang, gelap pula. Itu fajar kadhib, fajar dusta orang panggil, fajar dusta, maknanya mengelirukan orang. Orang ingat ke cerah dah, sebenarnya tidak cerah lagi, tak masuk subuh lagi. Lagi fajar sadiq. Fajar sadiq ni dia cerah, bukan merah lagu tu, dia alah putih, cerah gitu semetar. Dia cerah tu rata gitu. Kalau kita di ufuk timur, tempat nak naik matahari ni, dia cerah rata gitu. Lepas tu dia gelap pula. Masuk dah subuh tu dia gelap pula. Gelap tu gelap lepas cerah fajar sadiq, orang panggil ghalas. Nabi SAW semaya subuh pada waktu ghalas, pada waktu gelap tu lah, gelap selepas cerah tadi. Itu fajar sadiq. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW kata mu jangan lagi tidak jelas kepadamu fajar. Maksud fajar di sini hakadha lagu ni dia buat, bukan lagu ni. Dia buat lagu tu, dia buat lagu ni, menunjukkan fajar itu fajar sadiq yang melebar, naiknya itu melebar. Maknanya ini juga menunjukkan bahawa tak boleh sebelum masuk subuh.
Sebab jelas di sini fajar sadiq, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan bas. Mana tak boleh lah, dia tak boleh bas sebelum masuk subuh. Ini juga merupakan dalil kepada orang yang mengatakan tak boleh bas sebelum subuh. Pada semua hadis ni hak tadi pun Imam Abu Daud mari, hak ni pun Imam Abu Daud mari, semuanya menyokong balik. Balik tak boleh bas sebelum subuh. Apa yang jumhur ulama tu lebih ramai tu kata boleh tu. Imam Abu Daud tak mari pula hak tu. Imam Abu Daud ni dia ikut hak mana? Dapat dia nya sokong hak mana? Hak ni kau hak ramai-ramai. Ni Imam Abu Daud dia tidak serupa dengan Bukhari. Kalau Bukhari hak dia mari tu dia nak menunjukkan itu pendapat dia. Hak dia kemukakan. Hadis hak dia kemukakan itu pendapat dia ataupun pendapat tabi'in ke salaf ke kata lagu ni. Padahal orang lain ada kata berbeza daripada tu. Dia tak mari hak tu. Dia mari hak ni menunjukkan dia setuju hak tu. Jelas kalau Imam Bukhari. Imam Abu Daud tidak lagu tu. Macam ni dia mari hak pihak mengatakan tak boleh. Dia sendiri kata boleh. Apa dia tak mari? Pasal jelas hak tu. Jelas telajak tak payah ayat tu. Semua orang tahu dah. Hak ni saya mari pun ada orang komen kan? Ada orang komen. Hak ni hak akhir saat ni orang pertikai juga. Sebab apa? Syaddad Maula Iyad bin Amir tu dia tak ada dengan Bilal. Maknanya sanad ni putus. Bila putus dhaif selalu. Bila putus maka jadi dhaif. Bahkan Imam Zahabi mengatakan la yu'raf, tidak diketahui dia ni. Makna majhul. Bila majhul macam mana nak jadi kuat hadis itu? Jadi Imam Abu Daud seseolahnya nak wayak orang-orang hak tak terima hak ni sebab apa? Sebab dia tahu ada masalah berlaku hadis-hadis dia tu. Ada masalah berlaku. Lepas tu apa yang tak sepakat Sayyidina Umar tu? Pula mungkin kita kata ada Sayyidina Umar tu tidak sahih kan? Apa yang tak sepakat hak tu? Satu, Sayyidina Umar ni dia bukan Nabi. Dia sahabat. Boleh jadi itu hanya ijtihad dia. Ijtihad dia. Kita tak boleh paksa orang supaya ikut ijtihad dia. Pasti kalangan sahabat semua ikut seperti dia tu kah? Tak. Ramai lagi orang yang tak serupa dengan dia. Itu ijtihad dia. Biar ke dia lah. Masing-masing pendapat lah. Boleh jadi kita tak boleh marah lah kalau orang lain. Apa ni ada Sayyidina Umar ni hak sahih. Dia khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun pun orang lain lagi ramai lagi. Jadi kita, mana seseorang itu tidak kalau Nabi SAW tak boleh. Tapi kalau sahabat walaupun dia tu termasuk dalam khulafaur rasyidin pun boleh seseorang itu meninggalkan pendapat dia asalkan ada dalil lain. Asalkan ada dalil lain. Yang kedua menunjukkan boleh jadi Sayyidina Umar kata gini ni dalam keadaan tadi, dalam keadaan yang boleh mengelirukan orang. Sebab orang sudah ramai sangat dah, kita tidak boleh mengumpulkan mereka. Jadi kalau kita bas sebelum waktu mengelirukan orang. Dia balik apa tadi lah. Kalau mengelirukan gitu, orang hak kata boleh, dia kata tak boleh juga kalau mengelirukan. Kalau tidak keliru boleh. Kalau keliru tak boleh. Hak Sayyidina Umar dalam kes kalau keliru orang. Hak tu kita terima tu. Tapi nak kata tak ada langsung, tak boleh langsung sebelum subuh tu bas, tak boleh lagi tu. Sebab apa? Sebab asalnya ada dalam sunnah. Kita tak boleh kata tak boleh langsung. Kecuali kita kata dalam keadaan yang boleh mengelirukan, tak boleh. Tak apa, kita boleh terima lagi tu. Tapi nak kata tak ada langsung, itu bukan sunnah, bid'ah, tak boleh. Tak boleh lagi tu. Sebab apa? Dia ada asal dia. Ada asal. Gitulah. Itu habis itu. Seterusnya satu istilah yang perlu dijelaskan. Setelah Imam Tirmizi dia mari riwayat orang ni yang mengatakan bahawa cerita ni sebenarnya cerita zaman Sayyidina Umar berkenaan dengan muazzin dia, iaitu nama Masruh tu. Lepas tu dia kata wa hadza asahhu min dzaka. Hak ni lebih sahih daripada hak tadi. Lebih sahih tu apa makna? Kalau dalam kitab-kitab hadis bila kita jumpa lagu tu lebih hak ni lebih sahih daripada hak tadi. Apakah maknanya hak tadi sahih juga? Cuma hak ni lebih sahih.
Sebab dari segi bahasanya bila kata lebih tu kada, bermakna dia tidak menafikan langsung sesuatu tu. Misalnya kita kata hak ni Khalid dengan Kadir ni, kita kata sama-sama alim. Hak ni lebih alim, Kadir ni kita kata lebih alim. Kadir lebih alim daripada kita kata Khalid tadi. Apakah berarti bila kita kata itu kita menafikan kealiman langsung? Maknanya Khalid ni langsung tidak alim? Tidak. Cuma kita kata nak banding dua tu, dia kurang alim, Kadir ni lebih alim. Itu maknanya kan? Tapi adakah dalam kita hadis ni apabila dia kata lebih tu bermakna gitu? Tidak. Tidak. Banyak benar. Jumpanya kalau dalam Tirmizi banyak benar. Jumpa lagu ni banyak benar. Memang setengah-setengah tepat memang gitu. Kalau dia kata hak ni lebih sahih, hak tadi pun sahih juga. Cuma hak ni lebih tinggi darjat kesahihannya. Ada juga, biasa juga digunakan begitu. Tapi ada kalanya tidak. Dia kata hak ni lebih sahih tu bukan bermakna hak tadi sahih juga. Tidak. Hak tadi tidak sahih. Hak tadi tidak sahih. Tapi dia guna lafaz ni banyak sekali diguna dalam kitab-kitab hadis. Macam di sini pun gitu juga. Dia kata hak ni sahih, hak tadi apa ke mana sahih juga? Tidak. Hak tadi tidak sahih. Apa ya dia kata asahhu min dzaka? Hak ni lebih sahih daripada hak tadi. Dia tidak kata hak ni sahih, hak tadi tidak sahih. Betul kata lagu tu terang-terang. Apa tak kata lagu tu? Ataupun hak ni sahih, hak tadi dhaif. Apa betul kata lagu tu? Dia cermat. Dia cermat. Ni cara orang dulu. Kerana orang dulu dia cermat. Dia kata hak ni lebih sahih. Sebab apa? Dia tak say kata berat. Sebab hak tadi tu ada siapa tu? Hamad tu. Ya, jadi kita kata dhaif, kita kata dia ni tak itu atas dasar kita kata dia keliru lah. Dia keliru. Dia tersalah. Pasti dah ke dia tersalah tu? Yakin dah ke? 100% dah ke? Hak sebenar. Hak sebenarnya Allah saja yang tahu. Takut dia tidak tersalah. Moga dia orang molek tu. Dia orang jauh tu, orang molek, orang tinggi tu. Jadi orang setara ni kalau dia seorang pun maknanya kita tak boleh mudah-mudah lah. Tak boleh mudah-mudah. Jadi kita tak boleh kata lah, maknanya tadi tu secara muktamad, secara putus lah pun dia tak sih. Ini juga kalau kita tengok dalam Muwatta Imam Malik, dia guna lagu tu. Dia guna bahasa-bahasa yang ringan. Dia guna bahasa-bahasa tidak sayogianya. Hak dia kata tidak sayogianya itu maknanya sebenarnya tidak harus, tak boleh. Dia kata tidak sayogianya. Dan hak ni adalah makruh. Makruh dia tu maknanya haram. Dia tak kata haram, dia kata makruh. Itu cara dia beringat, dia berhati-hati. Sebab apa? Dia takut dia kata haram, sebenarnya tidak haram lagi. Tidak haram lagi. Dia takut, dia cermat. Dia ambil jalan orang ingat. Jalan orang ingat. Sebab apa? Benda masih ijtihadi, masih ijtihadi. Itu cara dia tu. Kemudian syarih ni dia sebut lagi banyak lagi. Mana orang yang mengatakan taklih tu, adakah hak ni saja jakah hadis dia yang dipertikaikan oleh ulama ni? Hak ni saja ke sandaran dia? Tidak. Bahkan ada sandaran-sandaran lain, riwayat-riwayat yang lain yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun tentang kesahihan dia. Di sini jawab lagi, memang tidak dipertikaikan. Jadi makna ulama-ulama hak kata taklih bas sebelum subuh tu pun bukan dalil dia nya hak tak kemah lagu tadi hak Imam Abu Daud kemuka. Bukan. Dia ada juga hak kemah. Jadi maknanya benda ni benda khilaf lah. Secara tu benda khilaf. Dia ada juga dalil-dalil yang mana ulama-ulama besar mengatakan hadis itu sahih. Sahih.
Di sini banyaklah disebut tu, banyaklah disebut. Barulah kita tahu orang panggil imam-imam mujtahid mana. Mana hadis ni kita nampak tak ada lagi, dia ada lagi modal dia orang lain. Kita tak boleh anggap maknanya orang yang besar tu senjata dia sedua je. Tidak, dia banyak senjata. Tak ada ni hak lain banyak lagi. Walau bagaimanapun benda ni hak khilaf lah, khilaf. Seterusnya bab yang kedua ni, azan bagi orang yang buta. Orang buta nak bas boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sebabnya azan ni dia berkait, dia ni pemegang amanah tukar bas ni, dan dia berkait dengan waktu, nak menentukan waktu ni dia berkait dengan penglihatan. Dia berkait dengan penglihatan. Kalau nak tahu gelicir ke tidak gelicir matahari, nak tahu mana? Lepas tu hak dikatakan dalam hadis tu, kalau masuk waktu asar tu bayar sesuatu tu jadi gini-gini sepanjang ni, dia nak tahu mana? Masuk dah waktu maghrib tu, bila tenggelam matahari, terbenam matahari, dia nak tahu mana? Isyak lagilah, lagi gelap lah. Subuh tu pun gelap juga, nak tahu mana? Nak rayaknya boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Sebab apa? Nabi SAW dia ni benarkan, bahkan dia suruh Ibnu Ummi Maktum tu jadi muazzin. Sebab tu dalam riwayat ni dia sebut, riwayat Aisyah ni, bahawa Ibnu Ummi Maktum adalah muazzin kepada Rasulullah atau muazzin bagi Rasulullah SAW, dan dia seorang yang buta. Boleh. Maknanya walaupun untuk menentukan waktu tadi perlu kepada penglihatan, cuma kena ada syarat lah. Ada orang lain lah rakyat ke dia. Kalau nak ke dia saja, semata-mata dia saja, boleh ke? Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Orang buta boleh, tapi dengan syarat. Maknanya ban ni nak rayaknya dia, syarat dia tidak jelek. Tidak jelek. Syarat dia pastikan masuk waktu. Tidak dengan sendiri tahu tu tak apa, melalui orang lain tak apa. Hak jelek lebih-lebih lagi lah bolehnya. Kalau hak jelek, setara hak buta tu boleh. Yang pentingnya mana pastikan waktu masuk. Nak pastikan waktu masuk tu tidak semestinya dengan sendiri kita tengok. Asalkan ada orang yang dipercayai, raya sudah boleh dah. Sudah boleh dah. Itulah yang nak cerita di sini. Jadi azan ni maknanya apa-apa yang Nabi SAW ni tukar ban dia ni orang buta. Dan Bilal tu dalam setengah-setengah riwayat ada disebutkan ketika dia tersalah tu, Nabi SAW kata, Nabi SAW duduk makan, ada ni riwayat ni. Riwayat dulu sini. Yang menunjukkan bahawa Bilal ini pun mata dia pun tak berapa molek juga. Boleh jadilah pada kemudian, mula-mula tidak begitu. Kemudiannya dia ada masalah mata dia. Ada di sini. Duduk mana ni? Yang menunjukkan Bilal itu pun mata dia tak molek juga. Dan hal tu riwayat itu dikatakan sahih oleh ulama-ulama.
Ada di sini disebut ni. Ada di sini. Cuma tak nampak lagi. Pernah Nabi SAW ceritanya, pernah Nabi SAW bila ni ada seorang sahabat tu dia duduk nyandar di bilik. Sebab bilik rumah Nabi SAW ni dia jepet dengan masjid lah. Sekali lah masjid. Dia duduk nyandar. Lepas tu dia bunyi Nabi SAW duduk makan. Duduk makan. Bulan puasa lah ni. Lepas tu Nabi SAW pun ajak dia makan. Sini ada, mari makan. Dia kata saya nak puasa. Nabi SAW pun kata saya pun nak puasa juga, marilah nak makan. Mari makan. Lepas tu dia kata bila badah. Bila tu dia tak boleh, mata dia tak boleh harap tu. Nabi SAW kata mata dia ada masalah. Nabi SAW ajak makan. Maknanya di situ menunjukkan bahawa Bilal ni ada masalah pada mata dia tu juga. Yang keduanya, sahur ni lewat sikit pun boleh. Lewat sikit pun boleh. Maknanya tadi salah tu kira-kira nak salah ni salah selama mana? Kau kan 2 jam salah. Walaupun ada kemungkinan juga kira-kiranya takkanlah selama tu. Tapi Nabi SAW tak makan lagi sahur. Dan dia ajak kawan tu makan. Dan hadis itu sahih disebutkan di sini. Maknanya hak kita nak ayatnya mata dia pun ada masalah juga. Walau bagaimanapun Nabi SAW benarkan dia juga jadi Bilal. Hak kita nak ceritanya apa tadi tu orang buta ni. Dan dibuat tajuk khusus nak ceritanya kita kena bagi peranan lah kepada masing-masing sesuai dengan keadaan dia. Dah takkanlah mana kita kata dia nak pergi perang tak boleh, nak buat kau tu ni banyak perkara ke dia tak boleh buat. Takkan kita tak boleh bagi sesuatu kelebihan kepada dia yang boleh dia buat, walaupun dengan pertolongan, dengan bantuan orang lain. Mana kita kena beri juga kepada dia tu peranan, ataupun satu kerja yang mendatangkan pahala yang besar juga kepada dia. Sebab itu Nabi SAW, Ibnu Umi Maktum ni dia beri jadi muazzin, walaupun dia buta, walaupun dia kena bergantung dengan orang. Kalau tidak buat hal ni, gapo dia lagi dia boleh buat. Sebab tu nak pergi perang apa menangis-nangis dia nak pergi Nabi SAW tak beri, mereka dia buta nak pergi lagu mana. Tak bagi. Dan kerap kali juga Nabi SAW ni lantik dia tu jadi tu imam sebagai pengganti. Itu kelebihan Ibnu Umi Maktum ni. Bila Nabi SAW pergi perang, dia jadi tu imam. Maknanya kan itu satu kelebihan lah tu, supaya terhibur hati dia. Kalau tidak dia tak pergi perang. Makna di sini pengajaran di sini nak wayak kepada kitanya kena ambil jaga hati jugalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang cacat. Kena jaga hati dia. Kok mana-mana pun dengan cara bagi peranan lah kepada dia. Seperti mana Nabi SAW bukan sekadar dia ni tok Bilal muazzin, tapi ada ketikanya Nabi SAW suruh dia jadi tok imam. Ini juga menunjukkan bahawa nak jadi tok imam pun tidak semesti jelek. Hak buta pun boleh. Hak buta pun boleh. Jadi Ibnu Umi Maktum ni dia pernah juga bukan sekali jadi tok imam sebagai pengganti Nabi SAW. Itu adalah satu keistimewaan tu, sebagai pengganti. Dan dia ni juga maknanya orang yang istimewa. Allah SWT tegur Nabi kerana dia. Tegur Nabi kerana dia. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat pun hormat dia. Hormat dia. Sayyidina Umar bangun cacah. Kalau dia mari. Lepas tu apa sesuatu biar dia duduk. Sebab apa orang kata mulia gitu, macam mana aku tidak mulia kan? Maknanya orang yang setara ni.
Nabi SAW pun hormat kepada dia sangat. Pasal apa? Sebab dia ni sadilah. Sebab Nabi SAW kata, kalau dia ni pergi jumpa, dia kata marhaban biman atabani rabbi. Selamat datang kepada orang yang Allah telah menegur aku kerananya. Tuhanku telah menegur aku kerananya. Selamat datang. Dia mengalu-alu kedatangan. Jadi itu kelebihan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itulah maknanya sini. Hak ni tak ada apa, cuba nak cerita boleh lah. Maknanya muazzin tu orang yang buta. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.